Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, saya Cik Abdul Rahim bin Cik Daud, berumur 66 tahun, tinggal di Kampung Jenderam Hilir, Dengkil. Tidak jauh daripada Putrajaya ni lah, lebih kurang dalam 15 km, setengah jam perjalanan. Saya telah pun bersara, walau bagaimanapun masih ada lagi lah kerja-kerja NGO sekelerawan. Juga masih lagi ada terikat dengan kerajaan sekali-sekala, masih lagi dipanggil untuk diberi perkhidmatan. Jadi masa saya tu memang penuh lah, Alhamdulillah. Dan syukur kepada Allah SWT kerana saya dapat berada di Nasrul Quran untuk memenuhi masa saya sebagai seorang tua. Yang pentingnya ialah kita mempunyai ketenangan dalam hidup dan kita dapat menambah lagi amal ibadat pengetahuan kita dalam bidang-bidang agama, terutamanya dalam Ulumul Quran. Nama saya Nurani. Saya akan selalu sebutlah bukan Nuraini. Syekh pun sebut nama saya Nurani. Nurani binti Muhammad, pesara guru. Khidmat terakhir saya di Sekolah Menengah Putrajaya Presiden 11-1 sebagai penolong kanan. Bagi saya lah, saya amat bersyukur dalam usia pencen. Dalam usia pencen saya terdorong, Allah dorongkan saya untuk hadir di Nasrul Quran. Kalau dulu bawa anak cucu melawat saja. Jadi saya rasa macam saya ni sebahagian daripada Nasrul Quran juga. Kalau ada hari terbuka ke. Dan kemudian saya menghadiri majlis ilmu yang dianjurkan oleh Nasrul Quran. Alhamdulillah. Okay, saya sebenarnya menyertai ini pada tahun 2019 lah. Mana sejak kelas ini dibuka terus saya sertai kelas tatib ni lah. Jadi keistimewaan pada saya lah, ini untuk diri saya. Selain saya mengizinkan isteri saya belajar kat sini, saya juga jadi driver. Jadi dalam dua keadaan begini, saya rasa baiklah saya berada di dalam kelas yang mana apabila kita berada dalam majlis ilmu, tambah lagi dalam ilmu Al-Quran ini, maka kita berada dalam satu majlis yang sangat baik, yang dinaungi oleh para malaikat. Jadi saya akan dapat 3 lah situ. Driver pun saya dapat, mengizinkan isteri dapat, dan insya-Allah belajar pun dapat. Jadi keistimewaan di sini kita belajar, saya rasa suatu kelainan lah, kerana guru kita ni Syekh Abdullah Subhi Marih ni, dia seorang Arab. Jadi satu keistimewaan pada saya peringkat awalnya, tengok ini nak belajar dengan Arab ni supaya kita pun orang Melayu kan. Tapi dapati bahawa bahasanya adalah sangat baik, bahasa Malay dia. Betul. Dipanggil Malay. BM dia amat cukup bagus. Cukup bagus, betul. Jadi keistimewaannya di sini kita belajar dengan seorang guru yang memang pakar, yang mahir dalam Al-Quran daripada pengalaman-pengalaman dia, ilmu dia, kelulusannya dan sebagainya. Dan yang keduanya, kita juga mempunyai suatu rujukan buku yang beliau sendiri karang. Buku ini ditulis hasil dari penulisan dia. Jadi kita mempunyai rujukan seorang guru dan juga kita mempunyai rujukan. Dan keistimewaan yang selalu Syekh sebutlah, dia selalu sebut khairukum man ta'allamul Quran wa 'allam. Maknanya orang yang kalian ni dimuliakan, yang terbaik di antara kalian inilah orang yang belajar Al-Quran dan kemudiannya mengajar. Jadi Syekh selalu sebut perkataan ni. Ustazah Yusra pun sama juga, dia selalu sebut perkataan ni. Jadi sebenarnya perkataan ini adalah perkataan kalau diulang, orang yang mempunyai wawasan yang jauh lah, kerana dia mengajar kita Al-Quran, dia mendapat ganjaran pahala. Kita pula mengajar orang lain, share daripada yang orang dapat itu juga dapat pada guru kita. Jadi walaupun orang mengajar kita alif, ba, ta dan sebagainya, jadi macam Ustazah share, mana kita nampak perkataan yang disebut itu, yang selalu diulang itu merupakan suatu wawasan lah kepada dia. Jadi di antara lagi keistimewaan kita belajar di sini ialah kita diajar dalam peringkat awalnya dalam kelas.
yang mana kita dapat terus berhubung, bersemuka dengan guru, kemudiannya secara online. Walau bagaimanapun ianya manfaatnya adalah sama. Dan keistimewaan di sini ialah apabila kita masuk saja bangunan ini, ianya dikelilingi dengan Al-Quran. Dan staf-stafnya yang baik, pengurusannya baik. Itulah suatu kelebihan-kelebihan yang saya selalu kempen lah kawan-kawan. Datanglah ke sini, kalau tak nak pun tengoklah ayat Quran kat dinding. Tapi kami di sini berpeluang, selain pada jumpa dengan Syekh, kita juga boleh melihat kilang-kilang Quran. Kat bawah tu kan cetak Quran dan sebagainya. Suatu yang tidak ada di tempat lain lah. InsyaAllah tu. Betul, bagi saya Syekh Abdullah Subhi ni, dia orang muda, pangkat anak je dengan kami. Tapi ilmunya mengatasi semua orang di antara kami lah. Dan dia macam tak puas-puas nak bagi ilmu kat kami tu. Dalam keadaan dia kurang sihat pun dia masih nak mengajar. Katanya Ustaz Yusra sudah cuti ada sekali tu. Dia kata maknanya semangat dia untuk memberi ilmu kepada kami tu memang berkobar-kobar. Jadi dia punya kehebatan sebagai guru, walaupun dia muda, tetap ada. Kami memang hormat sangat kat dia. Walaupun dalam gurauan dia, dalam kadang-kadang dia marah lah kami ni kan, dalam lambat jawab kan. Tapi itu memberi sesuatu yang menghibur kami, menyebabkan kami tak jemu ikut kelas dia. Menunggu je kelas katatib. Dan saya tertarik dengan kelas pertama bila dia sebut tentang sejarah dia beri nama katatib tu, di mana dia kata di Mesir ada sistem katatib, mana anak-anak tu pergi belajar. Teringat juga di tempat kita pun ada sebenarnya, tapi dulu-dulu, sekarang dah susah nak dapat keadaan macam tu. Budak-budak pergi belajar secara formal dan informal, maknanya berkawan, belajar. Kalau dulu-dulu memang ada macam tu lah, tapi sekarang semuanya dah jadi formal, jadi masa terhad. Hubungan dengan guru pun tak berapa rapat sebab kekangan masa sekarang, terutamanya bila kita tinggal di Putrajaya lah. Tapi insyaAllah di kampung-kampung masih ada lah kan. Kehebatan Syekh lagi, ilmu dia macam kita dulu pun pernah juga belajar. Tapi syukurlah bila dah kerja, selepas bekerja masih diberi peluang dalam usia yang dah penghujung ni, masih diberi peluang untuk bertemu dengan guru-guru seperti Syekh Abdullah, seperti Ustaz Yusra, seperti Ustaz Ammar, yang sentiasa tidak jemu memberi sumbangan. Jadi tahniah jugalah kepada asatizah kami ni. Ustaz Yusra walaupun dia pakai anak, kami tetap anggap dia guru kami. Syekh lagilah guru semua orang di antara kita kan. Jadi semoga apa yang dia buat, apa yang kami datang, semuanya diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Itu yang kami harapkan. Jadi kalau berguru dengan Syekh, kadang-kadang dia buat lawak. Tapi apa yang saya ingat kalau dengan Syekh lah, dia akan sebut, dia selalu doakan supaya kita menjadi ahlul Quran. InsyaAllah semua orang nak jadi ahlul Quran, sebab ahlul Quran tu ahlullah. Kemudian satu lagi, bila bersanad dengan Syekh tu, selalu dengan Syekh kata, jangan nantun. Mesti tu Syekh ingat tu, jangan nantun. Maknanya perkataan yang bukan huruf qalqalah dilantunkan. Itu Syekh akan sebut macam tu je, jangan lantun. Itu saya kata saya akan ingat. Kebetulan saya pun ada mengajar, sebab Syekh kata saya tak akan halalkan ilmu kalau tak mengajar. Jadi kebetulan saya pun bekas guru, pesara guru, jadi adalah orang yang datang belajar juga dengan saya. Jadi apa yang Syekh sampaikan tu akan saya beritahu balik kepada kawan-kawan saya lah yang berkongsi ilmu dengan saya, insyaAllah. Dan kebetulan juga, nak kata kebetulan tak jugalah, anak saya juga ada hadir untuk satu program Ramadan, talaki, tadarus talaki dengan Syekh, anak lelaki saya tu, Abdullah Asim. Dan dia pun suka dengan Syekh. Mungkin penat daripada pukul berapa? Pukul 9 sampai pukul 12. Tapi suasana tu, saya galakkan juga anak saya, suasana yang awak berada dalam tu, suasana yang kamu berada dalam tu adalah suasana yang mendapat payungan sayap para malaikat, macam yang kami hadirkan. Asalnya suami saya kata sebab dia izinkan, sebab saya pencen dulu daripada dia, saya pencen awal. Jadi masa tu suami saya masih bekerja, jadi suami saya kata dia izinkan. Sebenarnya kami sama-sama datang, sebab jadi saya tak adalah datang seorang. Masa tu suami saya masih bekerja, tapi sekarang pun ada lagi. Alhamdulillah, pada saya memang syukur lah. Syukur Allah SWT lah kerana berpeluang. Jadi berpeluang tu belajar dengan orang yang mahir, dengan ilmunya, cara mengajarnya pun memang santai. Dan juk-juk tu memang kadang-kadang kita dengar sekali-sekala tu ras juga kan. Tapi memang menyeronokkan bahasa. Kadang-kadang disebut, bakar-bakar jenazah.
Mana ni senyap semua sepi. Makcik-makcik mana ni kat dapur ke kan? Dimasak ke? Masak ke. Jadi maknanya memang seronok. Dan yang baiknya ialah selepas kita belajar secara teori dalam kelas dengan Syekh, kita pula sambung dalam kelas tahsin ya, saya dengan Ustaz Ammar. Jadi bermakna kita belajar dalam lecture dan juga kita masuk tutorial, amali sekali. Jadi di situlah Ustaz Ammar memberi teguran, panduan, mengajar kepada kita lah. Dan itu suatu kebaikan. Dan kita belajar di sini macam Syekh ni memang serius. Saya tengok dia cara dia mengajar. Sebab pada dia mestilah kita beradab. Kerana dengan adab itulah kita menjadi akhlak yang lebih baik. Ini saya nak cerita, perempuan saya pun tak tahu, isteri saya pun tak tahu. Masa datang tu kadang-kadang kita terlupa bawa Al-Quran kita baca-baca letak atas meja, sepatutnya masuk beg. Datang sini saya pesan jangan baca Al-Quran bersama dia dengan handphone, dia nak dengan mushaf. Jadi takutlah saya, perlahan saya keluar, saya pergi beli Quran kat bawah, beli yang baru RM40 naik. Lepas tu ada lagi bulan depan terlupa pula, pergi beli pula perlahan-lahan. Isteri tanya pergi mana, tak ada, keluar tadi sekejap. Dia nampak saya duduk dekat-dekat dia, saya beli Quran. Silap saya 3 kali saya beli Quran jadi saya pun boleh hadiah kat orang lain kan. Jadi bermaknanya pada dia apabila kita nak baca Quran, bacalah dengan mushaf. Maknanya dengan handphone ni untuk masa kita belajar ni sebenarnya kurang dari segi adabnya. Jadi inilah apabila kita dapat menjaga adab, itulah saya suka maknanya cara dia mengajar tu serius, memberikan kita fokus tekanan. Jadi itulah. Dan saya pun sambung selain pada Ustaz Ammar, saya juga belajar di Persin 8 dengan Ustaz Abdul Rashid. Jadi dengan di sinilah saya dapat meningkatkan bacaan-bacaan saya ni, insya-Allah lah. Dan dalam masa yang sama juga saya dulu masa sebelum PKP saya bersama isteri mengajar anak-anak di Persin 11. Ramai masa tu 10 orang. Semuanya anak-anak mu'alaf lah, lebih kurang yang kurang bernasib baik. Kita mengajar, tetapi PKP dia stop. Dan sekarang ni saya pun sambung jugalah apa yang Syekh cakap, mesti ada anak murid. Jadi saya pun ada anak murid, saudara baru yang berumur dalam lebih kurang 30-an. Jadi itulah seorang mu'alaf yang baik baca Al-Quran, insya-Allah lah. Ucapan syukur tak terhingga, itu sajalah. Allah beri peluang dalam usia begini seperti yang saya sebut tadi, masih dikurniakan peluang. Tiba-tiba kenal dengan Al Quran, Allah hadirkan seorang guru yang amat berkesan, yang amat tinggi ilmunya. Jadi ucapannya alhamdulillah, syukur. Yang ucapannya syukur yang tak terhingga lah. Kita lihat kawan-kawan lain mungkin tak berpeluang berada di sini. Hadis Rasulullah SAW yang menyebut tentang rebutlah 5 perkara, irtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Okey, pertama, hidupmu sebelum matimu, masa lapangmu sebelum masa sibukmu, masa mudamu sebelum masa tuamu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, sihat. Masa sihat sebelum sakitmu. Jadi alhamdulillah, kita cubalah ambil pengajaran daripada hadis tersebut. Kita masih hidup, alhamdulillah diberi kesihatan. Alhamdulillah masih ada upaya, ada kereta boleh bawa untuk datang. Kalau nak kata sibuk dengan dunia tak habis. Tapi lapangkan masa untuk majlis ilmu. Jadi saya rasa bukan kita sajalah, semua orang perlu mengambil iktibar daripada hadis tersebut lah. Kelas ini memanglah suatu yang baik. Memang kita nampak diteruskan, dan saya pun mengambil kesempatan dah mendaftar diri jadi batch yang kedua lah, alumni orang tua. Kerana pembelajaran yang sedang dilalui, yang baru saja tamat ni, kita rasa kita perlu lagi, kerana kita mengambil hadis tadi bahawa kita belajarlah daripada Mahdi, makna daripada buayan sehingga Lahdi, makna sehingga kita masa terakhir bila kita pun tak tahu. Jadi apabila kita dapat meneruskan dalam program ini, terima kasih kepada Nasrul Quran kerana mengambil inisiatif dan memberi peluang lagi kepada pelajar-pelajar tua ni, alumni tua ni menyertai balik. Ini suatu baik. Biasanya kalau belajar ni dia orang tak bagi dah yang dah lepas ni, tapi kita boleh ulang, insya-Allah. Kami dua-dua orang daftar balik. Kami telah pun daftar dan insya-Allah akan menjadi pelajar baliklah. Alhamdulillah, Januari insya-Allah. Insya-Allah.
Ya, begitu juga harapan saya, semoga kelas begini dapat diteruskan untuk memberi manfaat kepada umum. Dan saya menyerulah kawan-kawan saya yang belum join, saya ada pass message tu juga tentang kelas ni, dan ada beberapa kawan saya yang join sama. Sebab kalau dalam perjumpaan di surau tu saya selalu sebut, kalau guru saya Syekh Abdullah tu dia sebut macam ni. Jadi mungkin tertarik dengan tu, kawan-kawan saya pun ada yang daftar. Kalau dengan program di Nasyur Quran ni macam khatam Quran, cahaya tasbih Ustazah Yusra, saya memang akan, bila saya dapat je maklumat tu, saya akan forward kepada kawan-kawan saya. Kalau dulu mereka nak jejak Nasyur Quran pun macam segan, tengok bangunan cantik kan, jangan tak berani. Saya kata jom, mula-mula saya bawa, main ikut kereta saya bawa. Lama-lama dia orang dah datang sendiri. Cahaya tasbih, kalau saya tak dapat datang, kebetulan saya outstation, saya pass je message tu, dia orang akan datang. Nanti dia orang tunjuk gambar kat saya. Begitu juga dengan majlis khatam Quran Syekh, setiap minggu keempat kan, cahaya tasbih setiap minggu ketiga. Kawan-kawan saya dah datang dah. Yang ni pun bila saya forwardkan message tentang kelas, dah ada kawan saya yang call nak join, saya pun hantar message kepada nombor ni. Saya kata, dia orang kata dia orang sukalah dapat. Semoga kelas macam ni dapat dimaklumkan kepada orang yang lebih ramai. Jadi kalau kita ni semua dapat, kita pas tu kan, kurang-kurangnya dapatlah insya-Allah pahala menyebarkan majlis ilmu walaupun kita tak mengajar di situ. Dan saya amat kagumlah bila belajar dengan Syekh sampai khatam buku katatib Al-Quran fi Tajwid Kalamir Rahman tu. Bila tengok buku tu pun rasa seronok. Dapat khatam, walaupun mungkin sebagai manusia kan kita tak dapat nak hadam semua. Lagipun umur sekarang ni banyak yang miss dah, tapi alhamdulillah rasa macam amat berfaedah. Jadi harapannya diteruskan. Cuma kalau rasanya elok jugalah kalau sesekali grup kelas kita ni, sebab sekarang kita buat online kan, sesekali ni kita orang Melayu ni makan-makan, bolehlah sesekali buat jumpa grup kelas, buat potluck ke, bagus juga kan. Selama ni jumpa online saja. Macam tadi kami jumpa, lamanya tak jumpa sejak PKP, rasa macam seronok. Boleh menambah hubungan ukhuwah lah. Sajalah tu. Pandangan orang Melayu ni suka makan-makan, kata Ustaz. Lastnya kita ucapkan terima kasih lah kepada Syekh Abdullah, Ustazah Yusra, Ustaz Ahmad dan semua kaki tangan pengurusan di sinilah, kerana memberi peluang kepada kita, suatu peluang yang cukup istimewa dan baiklah dalam kehidupan, terutama kehidupan saya dengan isteri. Di penghujung usia ini kita dapat lagi menimba pengetahuan dalam Umul Quran. Bukan saja kita belajar tajwid di sini, tetapi sebenarnya Umul Quran itu banyak. Ulum Quran. Banyak sangat yang Syekh bagi tahu cerita soal para sahabat, bagaimana rawi, bagaimana mengumpul Al-Quran dan sebagainya lah. Begitu suatu yang cukup istimewa. Bukan saja kita didedahkan tajwid, tapi juga dengan ilmu-ilmu Quran yang lain dah banyak tu, yang cukup luas seperti itu. Tazkirah Syekh, tausiah Syekh amat berkesan. Dalam kelas terakhir Syekh ada sebut, tidak banggakah kita nanti bila kita buka suratan amalan, diberi suratan amalan, tercatat kehadiran kita, ayat-ayat baik-baik yang kita baca dalam Quran, ayat-ayat Quran kita baca, tercatat satu-satu, tidak ketinggalan satu pun. Maknanya faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Begitu juga wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi besar mana pun tetap akan dicatat. Jadi saya ingat ayat Syekh, tidak banggakah kita, tidak gembirakah kita bila catatan-catatan kita tertulis benda tu, tertulis apa-apa yang kita buat tu, membaca Al-Quran, memperbetulkan bacaan Quran, mengadap guru, membaca, kalau ketika keseorangan membaca keseorangan, membimbing orang lain. Jadi rasa macam hidup tu terisi lah. Mungkin kalau dulu-dulu orang pencen ni jalan je lah melancong, tapi tak apalah, pelancongan kita ke Nasyur Quran amat berhenti. Satu pemusafiran hidup yang amat kami syukuri, alhamdulillah. Jadi kami memang gembira sangatlah diberi peluang macam ni. Kita tengok ada kawan yang dah terbaring, tapi alhamdulillah kesihatan sebelum sakit tu masih dapat kami manfaatkan, insyaAllah. Dan tahniahlah kepada Syekh, kepada Ustazah Yusra, Ustaz Ammar, seluruh kaki tangan Nasyur Quran yang
kebanyakannya macam anak je pada kita, tapi dengan budinya yang indah, dengan bahasanya yang baik, setiap kali kami datang tu, daripada depan sana kamu disambut dengan baik. Termasuklah anak-anak, intern pun memang semua baik-baik. Kalau kami datang, mungkin anak-anak ni tak kenal kita datang untuk program, tapi semoga semuanya tu adalah jejak-jejak awal orang-orang muda untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, insya-Allah. Semoga semua kita menjadi ahli Al-Quran. Itu harapan kita. Termasuklah anak-anak yang di depan dan juga anak-anak kita lah. Tak ada yang lebih tinggi. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Jadi Al-Quran, nanti hidup kita dengan Al-Quran, mati kita dengan Al-Quran, dibangkit dengan Al-Quran, dan semoga Al-Quran juga membawa kita ke syurga, memberi syafaat kepada kita, insya-Allah. Terima kasih banyak.